Penyebaran berita palsu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Assalamualaikum, salam bulan kebangsaan buat seluruh keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih, edisi Khamis 1 September 2022 bersama saya Aziz Zana Alam. Dapatkan sumber berita yang sahih dengan mengikuti media sosial kami dengan carian Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat merdeka keluarga Malaysia. Teguh bersama. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) menyedari kewujudan pelbagai kumpulan komunikasi palsu melalui aplikasi Telegram yang menggunakan nama, logo dan juga imej pegawai-pegawai dari lembaga tersebut. Oleh yang demikian, pihaknya ingin menegaskan bahawa MIDA tidak mempunyai sebarang akaun Telegram serta sebarang kaitan dengan skim pelaburan yang diwar-warkan. MIDA juga ingin menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada dan tidak menyertai mana-mana kumpulan Telegram yang menggunakan nama, logo dan imej MIDA seperti yang tular. Sekiranya anda menerima mesej demikian yang mendakwa dari pihak MIDA, hubungi talian 0322673633 atau email kepada investmalaysia@mida.gov.my untuk membuat laporan. Sultan Ibrahim Iskandar sekali lagi bertitah menegaskan baginda tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berkait kerajaan UMNO sebagaimana dipaparkan dalam sekeping gambar yang berterusan disebarkan melalui media sosial. Gambar tular itu memaparkan baginda dan bendera Johor dengan kenyataan palsu tertera kerajaan UMNO perlu berhenti memperdayakan rakyat Malaysia dengan segala alasan dan tipu helah. Sultan Ibrahim bertitah ia adalah kenyataan palsu disebarkan secara berterusan oleh pihak tidak bertanggungjawab melalui pelbagai aplikasi media sosial dalam hantaran terbaru melalui media sosial. Baginda Sultan Ibrahim menegaskan segala kenyataan atau laporan berita berkaitan baginda atau keluarga Diraja Johor hanya akan dikeluarkan oleh pejabat media dan komunikasi keluarga Diraja Johor iaitu Royal Press Office. Pendeposit tabung haji TH dinasihati untuk sentiasa berhati-hati dengan panggilan atau pesanan ringkas daripada nombor tidak dikenali yang meminta maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan nombor akaun TH. Tabung haji tidak pernah melantik mana-mana individu atau pihak ketiga untuk menawarkan sebarang bantuan dana bagi permohonan rayuan musim haji 1444 Hijrah ataupun 2023 Masihi melalui panggilan atau pesanan ringkas. Untuk sebarang aduan dan pertanyaan lanjut, sila hubungi Tabung Haji Contact Center THCC di talian 0367071919. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM mengesan kewujudan laman sesawang dengan alamat URL EasyBiz Online yang menawarkan perkhidmatan pembaruan pendaftaran perniagaan dan pembekalan maklumat perniagaan secara tidak sah dan mengenakan kadar bayaran tinggi. Orang ramai diminta menghindari laman sesawang pihak ketiga yang tidak sah tersebut. Dan untuk makluman, bayaran pendaftaran atau pembaruan perniagaan hanya memerlukan tambahan RM10 bagi maklumat perniagaan serta tambahan RM5 bagi setiap cawangan. Tiada sebarang lebihan kos dikenakan dan mereka yang ingin menjalankan urusan berkaitan entiti perniagaan diminta untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian SSM yang sah iaitu portal EasyBiz Online dengan alamat URL easybiz.ssm.com.my. Polis menafikan berlaku rompakan atau kebakaran di Sky Casino Genting Highlands di Bentong Pahang seperti didakwa dalam satu rakaman video tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Bentong Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata pihaknya mengesan satu rakaman video dalam bahasa Hokkien melalui satu akaun TikTok memaklumkan berlaku rompakan atau kebakaran di Sky Casino 30 Ogos lalu. Menurutnya, antara kenyataan dalam video tersebut mengatakan pusat kasino itu tidak dapat dimasuki serta mereka yang berada di dalam kasino tidak dapat keluar berikutan pintu kasino yang sudah dikunci. Selain itu, tambah beliau, individu tersebut turut mendakwa kemungkinan berlaku rompakan atau kebakaran menyebabkan kesesakan di luar pintu kasino selain tidak boleh ke stesen kereta kabel kerana kesemua jalan sudah ditutup.
Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Temerloh berjaya menahan 7 lelaki yang disyaki terlibat dalam kejadian pergaduhan di tepi jalan di Mentakap pada awal pagi 31 Ogos. Suspek berusia antara 19 dan 35 tahun ditahan sekitar bandar Mentakap susulan pergaduhan yang dipercayai berlaku antara jam 12.05 tengah malam dan 12.20 tengah malam semalam. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata pihak polis mengesan suspek selepas rakaman video berdurasi 8 saat tersebar melalui media sosial. Menurutnya, polis membuat laporan maklumat pertama untuk memulakan siasatan di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan iaitu merusuh di tempat awam dan di bawah Seksyen 160 Kanun Sama kerana melakukan gaduh gempur. Baik, ayu hadir beramai-ramai ke Jualan Murah Keluarga Malaysia peringkat negeri Johor anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dengan kerjasama rakan strategik menawarkan barangan keperluan asas seperti ayam segar, berbagai jenis ikan termasuk ikan segar beku, telur ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak masak dan berbagai barangan dapur pada harga jualan yang lebih murah berbanding harga pasaran semasa pada kadar 15% hingga 20%. Jangan lepaskan peluang ini untuk menikmati kadar penurunan harga di program Jualan Murah Keluarga Malaysia yang akan diadakan di lokasi-lokasi terpilih pada 3 dan 4 September 2022 iaitu pada hari Sabtu dan Ahad minggu ini bermula jam 8 pagi hingga 10 malam. Baik, berikut adalah jenis-jenis pelaburan skam yang digunakan bagi menipu mangsa. Antaranya skam firma klon yang menggunakan nama syarikat yang serupa, laman web dan menyamar sebagai firma berkelulusan. Jenis pelaburan skam yang berikutnya adalah skam panggilan telefon rambang yang membuat tawaran pelaburan secara tiba-tiba melalui panggilan telefon. Manakala jenis skam pelaburan yang ketiga adalah skam cepat kaya iaitu skam berciri indah kabar dari rupa serta menjanjikan pulangan tinggi yang tidak munasabah dalam tempoh masa yang singkat. Selain itu, jenis skam ini sering menggunakan tajuk-tajuk sensasi bagi mendapatkan perhatian mangsa. Untuk makluman anda, kebanyakan dari jenis-jenis skam ini akan menggunakan teknik gesaan dalam memaksa mereka yang terjerat mendepositkan wang ke dalam akaun individu atau syarikat yang tidak sah. Baik, golongan OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menikmati tambang percuma sebulan bermula pada 31 Ogos sehingga 30 September 2022. Tambang percuma ini terpakai kepada perkhidmatan rel dan bas untuk OKU serta tertakluk kepada terma dan syarat tertentu. Mereka hanya perlu menunjukkan kad OKU dari JKM kepada pegawai perkhidmatan di kaunter LRT, MRT, monorail atau BRT bagi mendapatkan token perjalanan rel percuma serta kepada kapten bas untuk mendapatkan kupon perjalanan bas percuma tersebut. Baik, pastikan sahih beriak setia. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia, mai kedah pamer kementerian program bawa faedah. Sukan maya jualan AJN dan barang murah. Kami berjaya jamin kerja bagi mereka. Jom pakak mai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah. Pada 2 hingga 4 September, 9 pagi hingga 9 malam Di perkarangan Stadium Darul Aman Alok Star Kedah. Negara kita 4.4%. Angka ini lazimnya perlu dibaca secara perbandingan dengan kadar inflasi negara-negara yang lain. Ini fenomena global yang sedang dilalui oleh hampir ke semua negara. Kalau kita baca bulan ke bulan, bulan Jun ke bulan Julai, untuk negara kita menurun. Kalau untuk trend berbanding dengan tahun lalu, Julai ke Julai, naik. Tapi naik dalam keadaan yang rendah berbanding dengan negara-negara yang lain. Kita akan deep dive untuk kita mengatur langkah-langkah susulan seterusnya, muafakat kepelbagaian kementerian di bawah jawatankuasa ini
berkeupayaan untuk terus mengawal kadar inflasi walaupun naik secara global tetapi naik dalam kadar yang rendah dan dalam situasi yang akan terus dapat kita kawal dengan baik. Kenapa perlu bayar kalau anda boleh saksikan secara percuma? Sorakan kemeriahan ini bersama kami di RTM. Segalanya dibawakan secara percuma di sini. This nation is going to dance all night. Bersama kami di RTM, penyiar berlesen Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. #Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Marilah kita rakyat Malaysia yang berbilang bangsa memaknai dua hari yang bermakna ini dengan menanam tekad untuk terus melangkah bersama dengan semangat kesatuan dalam kepelbagaian yang tidak berbelah bagi. Semoga dengan semangat ini, keamanan dan kesejahteraan yang kita kecapi selama ini dapat terus dinikmati, terusnya diwarisi kepada anak, cucu dan cicit kita. Kepada seluruh anggota dan veteran ATM, terima kasih yang tidak terhingga kerana telah menghadiahkan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air yang sangat bernilai ini. Selamat Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Keluarga Malaysia teguh bersama. Baik, bagi segmen semasa kita mulakan dengan Kementerian Sumber Manusia menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan menguatkuasakan siling gaji baru untuk masuk caruman mulai hari ini. Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, dijangka 1.5 juta pekerja atau hampir 19% daripada keseluruhan pencarum Perkeso di seluruh negara terlibat dalam peningkatan siling gaji itu yang merangkumi pekerja tempatan dan juga pekerja asing. Beliau berkata peningkatan siling itu susulan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017, Akta 800 yang melibatkan peningkatan had siling gaji bagi maksud caruman daripada RM4,000 kepada RM5,000 sebulan. Katanya langkah meningkatkan siling gaji itu akan menambah baik liputan keselamatan sosial Perkeso menerusi peningkatan kadar bayaran faedah sedia ada sehingga 25.3%. Seorang pengawal keselamatan disiasat selepas disyaki menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa pada sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka semalam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi SCP Nur Dalailah Yahaya berkata keterangan daripada lelaki berusia 50 tahun itu diambil selepas pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada pukul 1.54 tengah hari semalam. Jelasnya pasukan gerakan udara polis Diraja Malaysia PDRM sebelum itu telah menurunkan satu drone secara force landing iaitu kembali ke tempat asal drone itu dinaikkan di tepi jalan berhampiran sebuah restoran di Bulatan Dato' On pada pukul 9.30 pagi. Sebelum ini CAAM menasihatkan orang ramai untuk tidak menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini, membabitkan keselamatan orang awam serta mengundang risiko kemalangan terhadap pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM yang menjalankan penerbangan formasi rendah pada sambutan tersebut.
Polis mengesahkan seorang pengulas sukan di stesen televisyen swasta membuat laporan polis susulan menerima mesej berbau rukutan daripada peminat fanatik pemain badminton perseorangan negara. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, laporan dibuat pada pukul 1 pagi semalam dan ia dipercayai mempunyai kaitan dengan ulasan lelaki berkenaan dalam sebuah rancangan. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jelas Muhammad Iqbal, pengulas sukan tersebut menerima urutan melalui laman Instagram pada 27 Ogos 2022 dan membuat laporan kerana mendatangkan kegusaran kepada pengadu sekeluarga. Menurutnya lagi, sebarang maklumat berkaitan kes itu boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Hadi dengan menelefon 016 274 5515. CIMB Group Holdings Berhad CIMB bersedia memperkukuh kerjasama dengan pelbagai pihak bagi menangani insiden penipuan perbankan yang semakin meningkat. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Abdul Rahman Ahmad berkata, CIMB memandang serius isu berkenaan dan telah melaksana pelbagai langkah keselamatan bagi meminimumkan insiden penipuan. Bagaimanapun, jelasnya tanggungjawab menangani penipuan perbankan adalah peranan bersama antara pihak bank dan juga pelanggan. Menurut beliau, bagi memastikan kejadian penipuan berkenaan tidak meningkat adalah sangat penting bagi pengguna mengambil kesemua langkah berjaga-jaga serta tidak berkongsi mana-mana butiran peribadi, terutamanya melibatkan laman sesawang yang mencurigakan. Mengulas tindakan yang diambil terhadap akaun keldai, jelasnya CIMB mempunyai protokol tertentu yang perlu dipatuhi. Namun jika terbukti akaun tersebut merupakan akaun keldai, ia akan dibekukan serta-merta. Pengendali Perkhidmatan Rel Rapid KL, Rapid Rail Sendirian Berhad, Rapid Rail telah mengenal pasti penambahbaikan segera yang perlu diambil bagi mengelak kesesakan teruk di stesen-stesen pertukaran utama pada masa hadapan. Rapid Rail dalam kenyataan malam tadi memaklumkan antaranya ialah menambah bilangan pegawai stesen serta polis bantuan untuk mengawal kesesakan terutama waktu puncak, mesin jualan tiket yang dapat menerima wang kertas serta duit shilling dan meningkatkan jumlah duta rel bagi membantu pengguna di stesen. Rapid Rail memaklumkan beberapa stesen rel Rapid KL terutama di stesen pertukaran utama seperti Pasar Seni mengalami kesesakan. Bermula pagi ini, ekoran peningkatan luar biasa jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan rel untuk ke ibu kota bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Berikutan keadaan di beberapa stesen yang mengalami kesesakan teruk, Rapid Rail berkata mereka telah mengambil tindakan segera bagi mengawal keadaan serta memastikan keselamatan pengguna termasuk menambah bilangan train untuk mengurangkan kesesakan. Laporan penuh jawatan kuasa khas siasatan kes kematian Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim akan dibentangkan ke Parlimen pada September depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, laporan jawatan kuasa khas itu telah disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan iaitu sebelum 31 Ogos 2022. Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa khas itu berkata, laporan yang disediakan telah mengambil kira berbagai perspektif dan pandangan daripada pakar-pakar yang telah dilantik dan wakil kementerian, jabatan serta agensi berkaitan. Ujarnya jawatan kuasa khas ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengenal pasti punca kematian termasuklah sesi temu bual saksi-saksi kes, sesi penelitian dokumen-dokumen siasatan di War Room Jawatan Kuasa yang diadakan hampir setiap minggu. Penyertaan lebih banyak usahawan desa dalam Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Kedah antara kelainan yang ditampilkan jelajah kali ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid. Berlangsung di pekarangan Stadium Darul Aman Al-Usta, pelbagai kemudahan disediakan kepada pengunjung mulai 2 hingga 4 September ini. Antaranya Karnival Kejaya Jamin Kerja yang menawarkan lebih 4,000 kekosongan jawatan. Pada jelajah itu nanti pengunjung
juga berpeluang membuat pembelian seekor ayam dan beras 5 kg dengan harga RM10 melalui jualan Happy Hour. Perkhidmatan bas shuttle percuma Mara Liner akan disediakan kepada pengunjung bermula pukul 9 pagi hingga 9 malam melibatkan 2 laluan iaitu dari stesen bas Shahab Perdana dan Pekan Rabu. Keluarga Malaysia perlu kekal bersatu padu demi kestabilan negara dan politik. Itu antara 3 pesanan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2022. Beliau berkata selain itu amat penting buat rakyat Malaysia untuk mengekalkan identiti dan jati diri mereka. Jelasnya bentuk penjajahan ketika ini bukan lagi secara fizikal tetapi dari segi minda dan juga budaya. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditemu secara eksekutif di National FM di Angkasa Puri semalam. Tambah beliau, sebarang kegagalan jangan dijadikan noktah untuk seseorang terus mencuba sehingga mencapai kejayaan. Hadir sama Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek dan juga Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Baik, pastikan sahih. Berehat lagi, kita akan kembali selepas ini. Satu lagi perkhidmatan untuk menawarkan barangan yang lebih murah iaitu melalui pembelian-pembelian secara online. Dalam hubungan ini, Malaysia Digital Economy Corporation MDEC sedang menyiapkan kerangka yang terakhir di mana apabila pembelian dibuat secara online akan ada diskaun-diskaun yang tertentu supaya rakyat mendapat barangan dan perkhidmatan secara yang lebih murah lagi. Setelah 2 tahun kita tidak dapat menyambut Hari Kebangsaan dengan cara yang lazimnya kita lakukan sejak bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, pada tahun ini saya mengajak seluruh keluarga Malaysia daripada individu, keluarga, organisasi, komuniti dan rakyat seluruhnya agar menzahirkan cara bagi menyambut Hari Kebangsaan dengan pilihan sendiri melalui sajak, melalui nukilan, penulisan, melalui TikTok, rakaman, posting dan sebagainya. Yang pentingnya seluruh keluarga Malaysia perlu menzahirkan rasa kesyukuran dan kebersamaan serta menampakkan kecintaan kita kepada negara kita dan tanda bersyukur kita sebagai sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Marilah sama-sama kita menyambut Hari Kebangsaan negara kita dengan penuh kemeriahan serta semangat patriotisme yang tinggi. Marilah sama-sama kita sambut Hari Kebangsaan negara kita Malaysia tahun 2022 yang bertemakan kepada keluarga Malaysia teguh bersama. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia, mai kedah pamer kementerian program bawa faedah. Sukan rakyat jualan AKN dan barang murah. Kami bekerja yang jamin kerja bagi mereka. Jom Pakak Mai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah. Pada 2 hingga 4 September, 9 pagi hingga 9 malam di Pekarangan Stadium Darul Aman Alok Star, Kedah.
Baik, ini kembali dalam Pastikan Sahih bagi segmen notifikasi. Ikuti Grandstand Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bagi Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Kedah 2022 di Pekarangan Stadium Darul Aman Al-Ustar Kedah pada 2 September ini bersama rakan pengacara Faiz Syahirah Nizam dan juga Ismail Adnan. Tetamu undangan yang dijemput sempena jelajah kali ini adalah pensyarah kanan hal ehwal dasar politik ekonomi dan pengajian bahasa antarabangsa UUM Dr. Mat Syukri Syuib. Dan ikuti kami secara langsung di TV1 saluran Berita RTM, RTM Klik dan juga menerusi Facebook Live Berita RTM. Baik, tinggal 1 hari sahaja lagi bagi anugerah khas YB Menteri Pengajian Tinggi, reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad iaitu Menteri Pengajian Tinggi. Baik, sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2022, Met Malaysia akan membawakan kepada anda satu program menarik. Saksikan Sembang Santai Merdeka, Transformasi Perkhidmatan Cuaca dan Gempa pada ketetapan berikut iaitu pada 2 September 2022 hari Jumaat esok. Waktunya adalah pada jam 10.30 pagi. Platform yang boleh disaksikan ialah di Facebook Jabatan Meteorologi Malaysia @facebook.com/Malaysia Met Palang dan juga di YouTube mymet.tv @youtube.com/C/Met Malaysia 4 dan juga moderator yang dijemput adalah Encik Rashdam Amirul Ashraf bin Roslan yang merupakan penyampai cuaca dan juga panelnya adalah Encik Hafizal Hakim bin Syafi'i dan juga Puan Rozilawati binti Abu Bakar. Jom pakat mai ke konsert gegak JKAKM sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Kedah dan temui artis kesayangan anda Rahim Maruf, kumpulan Rock Khalifah, Hakim Rusli, Izzat Lazim dan ramai lagi. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Kedah masuk adalah percuma. Baik, peraduan reka logo ulang tahun tabung haji TH ke-60. TH akan menganjurkan peraduan rekaan logo ulang tahun TH ke-60 bermula daripada 1 hingga 14 September tahun ini dan peraduan ini adalah bersempena dengan ulang tahun TH ke-60 yang bakal disambut pada tahun hadapan. Semua pendeposit TH yang berusia 18 tahun ke atas dijemput untuk menyertai peraduan ini.